Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah sahabat, saya dapat menyapa kembali sahabat melalui channel saya iaitu Hakim Channel. Jangan lupa subscribe channel saya ini agar saya terus dapat berkarya, dan semoga yang subscribe channel saya dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan baik di dunia dan akhirat. Okey sahabat, hari ini saya akan mereaction video yang tak seperti biasanya. Selalunya saya mereaction video-video dari Indonesia, di dalam negara Indonesia, tetapi hari ini saya akan mereaction tentang petugas-petugas keimigrasian di Malaysia. Okey, sekedar melalui channel ini juga dan melalui dengan reaction ini juga, saya mengingatkan kepada warga negara, khususnya orang Indonesia yang masih berada di Malaysia, untuk yang tidak mempunyai dokumen rasmi agar segera pulang ke Indonesia, iaitu melalui program yang telah diselenggarakan oleh Kerajaan Malaysia, iaitu program lekalibrasi. Okey sahabat, apa yang dimaksud dengan parti, tangkapan parti? Parti adalah singkatan daripada pendatang asing tanpa izin, iaitu seseorang warga negara luar yang berada di Malaysia tanpa mempunyai dokumen rasmi, iaitu dokumen keimigrasian. Dokumen keimigrasian atau tidak mempunyai permit kerja ataupun PLK, permit kerja ataupun visa di Malaysia. Petugas-petugas di sini sangat tegas sahabat, ya, sangat tegas. Sebab petugas di sini adalah apabila menjalankan tugas iaitu begitu amanah, sangat amanah dalam tugasan masing-masing lah. Okey sahabat, channel ini saya ambil daripada channel, sebentar sahabat ya, saya ambil dari channel Bernama TV. Okey, Bernama TV, jangan lupa di subscribe seperti saya dah subscribe. Okey, tanpa harus membuang masa lagi, yuk kita teruskan untuk menonton video ini sama-sama sahabat. Hari ini saya akan bereaction 3 video terus, supaya sahabat-sahabat tahu bagaimana keadaan sebenar waktu operasi di Malaysia, agar khususnya warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia ikutlah cara yang betul, ikut saluran yang betul, bekerjalah dengan sah. Okey sahabat, itu saja nasihat daripada saya. Yuk kita teruskan menonton. 1, 2, 3. Okey, judulnya adalah Hendap, episod 6, Serbuan Imigresen Malaysia di Perkampungan Setinggan. Perkampungan Setinggan ini adalah satu perkampungan yang rumahnya kecil, rumahnya pendek-pendek, kalau di kampung kita macam rumah di desa-desa itu. Tapi Setinggan ni banyak macam tu sahabat ya. Okey, kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Hendap. Saya pengacara anda, Hendap. Zarul Fahmi KMD. Oh, okey, ni parti sahabat ni, parti. Serbu. Saya di briefing dulu. Parti sehingga ke lubang cacing pun kamu akan dijejaki. Pada minggu ini, Hendap akan memaparkan kepada anda serbuan yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen Malaysia pada beberapa minggu yang lepas. Kira-kira 164 pendatang asing tanpa izin parti telah pun ditahan kerana telah melakukan pelbagai kesalahan di sebuah perkampungan Setinggan di Kampung Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya. Oh, Kayu Ara, Petaling Jaya. Kita tidak ada penghujung kerana perjuangan kita masih banyak lagi.
Saya tengok kata-kata Sayyidina Ali, seorang pemimpin, seorang khalifah yang keempat dalam sejarah Islam. Apabila beliau mengatakan, Menerusi operasi hendap 3.0 yang giat dijalankan oleh Jabatan Imigresen Malaysia OPS pada malam ini diketuai sendiri oleh Ketua Pengarahnya Datuk Seri Mustafa Ali, lokasi serbuan di sebuah perkampungan setinggan. Pada operasi bersepadu ini seramai 250 pegawai dan anggota terlibat dari Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga dari Jabatan Pendaftaran Negara JPN. saya JPN. banyak kali rakan yang belum jabatan luar, duty joint impatient itu. Pada taklimat ringkas itu, beliau sekali lagi mengulangi komitmen jawatan itu bagi memerdekakan Malaysia dari pendatang asing tanpa izin parti, selain mengingatkan pegawai dan anggota supaya sentiasa berhati-hati semasa menjalankan tugas kerana risiko sentiasa ada. Tepat 2 Ogos, jam 1 Petaling Jaya. Jam 1 pagi sahabat. kawasan perkampungan setinggan yang disyaki dihuni oleh warga asing ini diserbu. Inilah ini setinggan seperti ini sahabat. Hasil risikan dan maklumat orang ramai Ni. berkenaan kewujudan kawasan tersebut. Satu persatu pintu rumah diketuk, penghuni dikejutkan. Sebarang dokumen berkaitan diminta bagi memastikan status kehadiran mereka di negara ini adalah sah di sisi undang-undang. Undang-undang. Operasi yang melibatkan 250 pegawai dan anggota dipecahkan kepada beberapa kumpulan bagi memastikan keseluruhan kawasan perkampungan setinggan ini diperiksa. Kerja mana? Sudah itu makan sate. Ya? Makan sate, Di mana? makan sate. Kerja dengan orang. Kita buat sendiri. Tak apa. Ya? Gaji 40. Saya 40. Dah berapa lama tambah tempoh? Baru 4 tahun. 4 bulan. Saya siapkan merah. Dulu kamu IC apa? Merah. Kami difahamkan terdapat rumah-rumah dan kediaman ini milik warga tempatan yang disewakan kepada warga asing ini. Malah ada juga tanah-tanah lot yang turut disewakan kepada mereka ini bagi membina kediaman. Kakak nguruskan RM100. Oh, ni tu tau. Kita tekan. Mana? Dah buka tak? Ha? Mereka yang gagal menunjukkan dokumen berkaitan serta yang dilihat meragukan dikumpulkan di satu kawasan. Pelbagai alasan dan muslihat diberi bagi mengelakkan diri ditahan menerusi OPS ini. You ready? Tak. You ready semua? Ready sudi Itu adalah IC merah sahabat tadi tu ya. IC merah iaitu mungkin warga negara luar yang telah masuk ke Malaysia yang begitu lama ataupun berkahwin dengan orang tempatan. Dia akan mendapatkan IC merah sahabat ya. Dia ambil pasport dia nak job confirmation 2 hari. Tak, saya reportkan bahawa ada satu penipuan 2 hari. Dia sudah ambil siapa paspor sampai sekarang yang dulu kan ejen. Di sana ada apa resit pembayarannya dan nama dia. Ada alasan dia tak bisa. Hari 726. Okey, ini selepas ini sahabat ya. Daripada jumlah itu, 175 telah ditangkap.
175 telah ditangkap sahabatnya. Okey, kita teruskan. Dengan kewujudannya rumah-rumah setinggan yang didirikan secara haram, penyambungan elektrik dan juga air secara haram, hal ini dilihat berisiko untuk berlakunya kebakaran. Persoalannya, di manakah majikan-majikan mereka ini? Dan satu halnya pula, terdapat tuan tanah warga tempatan yang membenarkan atau menyewakan tanah lot mereka ini kepada warga asing. Serbuan yang dijalankan selama kira-kira 4 jam ini diteruskan lagi. Pada malam ini, menjalankan operasi bermula jam 12.30 malam sampai lokasi ini, dan apa yang didapati, kita telah membuat pemeriksaan sekurang-kurangnya sehingga 620 orang. Daripada jumlah itu, 175 telah ditangkap. Apa yang didapati kawasan ini, pertempatan yang mereka duduk, contohnya di kampung Sungai Ara ini, yang sangat-sangat tidak patut diduduki dengan bentuk seperti itu. Dengan binaan yang disambung-sambung dengan pemedawaian elektrik ataupun air yang sambung secara haram, maka apabila tragedi berlaku, kebakaran misalnya, maka perkara ini akan menyebabkan nanti kerajaan atau negara kita dipersalahkan seolah-olah kita membiarkan saja mereka bergelandangan. Tetapi itulah pilihan mereka kerana nak dapatkan rumah yang murah. Tetapi satu lagi perkara, majikan-majikan di mana? Kita sebutkan di sini adalah pertempatan-pertempatan persendirian. Mereka yang memilih duduk kawasan ini, dan ada juga orang tempatan yang telah menyewakan lot-lot tanah. Sehingga kan kita dapati, dan siasatan masih jalan lagi, ada yang menyewakan satu lot tanah dan dibina 6 rumah. Setiap satu rumah kos untuk penyewaannya sekitar 450 hingga 600 ringgit. Oh, ya. So, Malaysia berapa? Saya faham bahawa industri memerlukan pekerja. Sektor-sektor dalam pelbagai sektor, misalnya perkilangan, pembinaan, pembuatan ataupun peladangan dan juga pertanian, 5 sektor utama itu berkemungkinan akan terjejas. Tetapi itu bukan masalah yang timbul daripada immigration, tetapi masalah itu berpunca daripada majikan sendiri. Kerana kalau kita sebutkan, daripada awal kalau mereka tak beruruskan soal mencari pekerja yang benar, mencari pekerja dengan proses-proses yang bukan sebetulnya, dan juga dibayar levinya, ada prosesnya, pemeriksaan kesihatan dibuat, pertempatan yang dibina dan didirikan untuk mereka. Kalau mereka tidak cukup pekerja, boleh berbincang. Kementerian Sumber Manusia boleh menyediakan satu prasarana perbincangan. Jabatan Imigresen Malaysia boleh menyediakan satu kesempatan, satu kemudahan bagaimana kita mentadbirkan dalam soal pas bekerja mereka, pemeriksaan-pemeriksaan kesihatan yang dibuat oleh pemerintah, malahan daripada awal lagi sebelum mereka datang ke negara kita, kena pentadbiran-pentadbiran ini dibuat bersama-sama dengan kerajaan negara mereka. Yang macam kita nampak tadi, dah duduk sini sampai 4 tahun, 5 tahun, bekerja daripada sektor A kepada sektor B, bekerja daripada industri A kepada industri B contohnya. Tidak ada dokumen. Apakah pilihan yang ada pada Jabatan Imigresen Malaysia? Tentu kita akan dipertanggungjawabkan dalam soal penguasaan. Kerana itu langkah-langkah penguasaan, langkah-langkah punitif. Kita bawa mereka membuat siasatan, kita ambil tindakan kepada mereka yang dituduh di mahkamah. Kalau sabitan dikenakan, mereka akan kena penjara, denda dan sebagainya. Di mana tindakan pengusiran kita lakukan, kita akan usir mereka daripada negara kita kerana kita menjaga kedaulatan dan keselamatan negara kita tanpa kita kompromi. Menerusi operasi ini, seramai 618 orang telah diperiksa. Dari jumlah berkenaan, 164 pendatang asing tanpa izin ditahan. 146 darinya warga Indonesia, 9 Bangladesh, 3 India, Nepal dan Filipina masing-masing 2 dan 1 warga Myanmar.
Seperti yang diperkatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Mustafa Ali, sememangnya negara memerlukan khidmat pekerja warga asing ini dalam beberapa sektor dan juga bidang. Namun, menggunakan khidmat mereka ini haruslah melalui saluran yang betul dan juga bertanggungjawab bagi mengelak daripada kebanjiran warga asing yang berstatus pendatang asing tanpa izin parti ini, di mana sekaligus menjadi penyumbang kepada masalah dalam negara. Tolonglah Tuhan, jangan bawa anak-anak kami Tuhan. Okey, kita teruskan. Dari Petaling Jaya kita ke negeri Sabah. Ops Mega 3.0 yang dijalankan di seluruh negara pada awal bulan ini telah pun berjaya menahan 58 pendatang asing tanpa izin parti di kawasan dua lokasi yang berasingan di rumah-rumah setinggan di perkampungan atas air Sepanggar, Sabah. Operasi ini juga turut disertai oleh ahli parlimennya yang juga merangkap kepada Timbalan Menteri di Kementerian Dalam Negeri, Datuk Muhammad Aziz Jamal. Saya bergerak bersama-sama dengan para menteri dan menteri. Terima kasih kepada semua, kepada pengarah negeri dan kepada semua yang terlibat. Pastikan keselamatan kita diutamakan, tapi memastikan humanizing illegal. Itu juga kita utamakan dalam soal bagaimana kita yang melaksanakan. Operasi yang turut disertai oleh Timbalan Menteri di Kementerian Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jamal ini diadakan di Kampung Gentisan dan Kampung Tanjung Aru di bawah kawasan parlimen beliau sendiri. Kedua-duanya setinggal perkampungan atas air yang disyaki diduduki oleh warga asing. Jadi sudah sampai masanya kita memastikan bahawa isu ini, bahawa kita di Sabah menternak pendatang tanpa izin ini, we have to put a stop. We have to have a political will to make sure Sabah free. Kalau tidak 100%, tapi at least kita cuba tegas seberapa yang begitu. Malam ini saya minta anggota-anggota kita untuk memastikan keselamatan menjadi baik. Oh, Terus lalu ringkas diberikan oleh Datuk Muhammad Aziz Jamal dan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Datuk Seri Mustafa Ali. Operasi yang diperkuatkan dengan seramai kira-kira 60 pegawai dan anggota Jabatan Imigresen Malaysia bergegas ke lokasi pembuat. okey. Ini di Sabah sahabat ya, di Sabah. Adanya operasi ini berlaku di seluruh negara dan tidak terkecuali di negeri Sabah. Dan kali ini kita buat operasi di negeri Sabah. Pertama kali di kawasan saya sendiri di Sepanggar dan kita berada di Tanjung Aru. Dan operasi ini akan berterusan sebagaimana kita sedia maklum. Kita tidak akan berhenti kerana usaha untuk membenteras pendatang tanpa izin ini merupakan satu perkara yang perlu kita lakukan secara serius. Dan sebab itu saya telah nyatakan, even kawasan saya sendiri tidak terkecuali. Selaku Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya telah nyatakan kepada Industri Ketua Pengarah Imigresen Malaysia bahawa kawasan saya juga masalah pendatang tanpa izin ini merupakan satu isu yang cukup besar. Dan usaha ini akan kita teruskan. Operasi seumpama ini akan kita teruskan. Cuma bukan saja di seluruh negara, tapi tidak terkecuali juga di negara kita. Dia orang ni baru kahwin. Okey, ini dokumen-dokumen dia lah. Ini yang dia lahir, dia punya sendiri. Ya, punya banyak. Jadi maksudnya dia sekarang ni dia pegang dia punya proof dokumen. Kelahiran dia. Ya, kelahiran dia. Jangan umur lo. 20 kata dulu. Dia dokumen ni semua dia punya dokumen lah. Semua belum diurus lagi.
kononnya borang ini atas restu daripada saya, itu borang untuk ini mengambil maklumat, mendatang tanpa izin untuk diberikan kad pengenalan. Saya ingin nyatakan pada malam ini setegas-tegasnya bahawa saya telah mengarahkan pihak polis untuk menyiasat perkara ini, dan kalau kita dapat dalang di sebalik perkara ini, kita akan tangkap. Saya telah nyatakan kepada pihak polis untuk siasat perkara ini dan tangkap mereka-mereka yang kita tahu telah menggunakan nama saya selaku Timbalan Menteri Dalam Negeri. Kononnya saya telah restui satu borang yang dibuat bagi mengambil data-data pribadi pendatang-pendatang tanpa izin. Ini kononnya kita akan berikan kad pengenalan dan kewarganegaraan. Beliau juga mencadangkan agar robohkan sahaja rumah mahupun kawasan penempatan sebegitu bagi mengelakkan ia didiami oleh parti. Dalam hal ini mungkin sudah tiba masanya pihak PBT meneliti penempatan parti di seluruh negara yang kebanyakannya dilihat tidak kondusif, termasuk dari segi kebersihan dan turut memberi ancaman kepada penduduk tempatan. Rambut ke belakang. Kita dapati kawasan-kawasan yang didiami dalam pertempatan-pertempatan yang mereka duduki dengan keadaan yang sungguh kotor, berbau busuk. Kerana itulah usaha-usaha dilakukan bukan saja memastikan pendatang asing tanpa izin itu tidak wujud untuk merdekakan negara kita dalam soal itu, tetapi ada sebab-sebab kerana kita tak mahu nanti ada penularan penyakit misalnya, ataupun gejala-gejala sosial yang lain seperti dadah yang telah kita lihat berluasa di satu tempat seperti ini. Ada yang lari, sahabat. Ada yang lari. Jadi kenapa kamu kasih tahu kamu punya anak pindah ke TV? Bayangin saya ini Naila ini. Bila tindakan ini dilakukan, ada setengah pihak mengatakan untuk immigration slow down, untuk memperlahankan rentak kita dalam pengawasan undang. Kita tahu bahawa negara memerlukan pekerja asing, tetapi bukan tanpa izin. Majikan perlu bertanggungjawab, perlu mengambil inisiatif, dan kita sentiasa facilitate atau mempermudahkan dalam soal mencari pekerja asing ataupun mempermudahkan dalam soal menggajikan pekerja asing. Kalau tidak akan bawa semua sekali. Kalau tidak bawa semua sekali. Cik, kau dengar sekali kau bangun. Cik, kalau kamu tidak kasih lepas anak kamu, ini yang paling jadi kamu tak bisa masuk kamu itu? Mau 16 tahun sudah kamu. Tolong bantu aja, bantu aja, kejap kamera. Anak-anak ini bukan ketangkap. Sedih juga sahabat ya, tapi nak buat macam mana? Sebab ini adalah penguatkuasaan undang-undang, kita tak boleh buat apa-apa sahabat ya. Tetapi kerana kita tidak membebaskan mereka begitu saja, kita membiarkan bersama-sama membuat apa-apa mereka, dan kita bawa 175 yang ditangkap, di mana 155 adalah warga Indonesia. Ada dari Nepal, Myanmar, ada juga daripada kalau kita sebutkan tentang Thailand dan sebagainya. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah pembersihan kawasan-kawasan pendatang haram dalam pertempatan yang sangat-sangat teruk. Betul, kita sebutkan banyak kali bahawa Malaysia memerlukan pekerja asing. Betul juga kita kata melibatkan mereka memerlukan perumahan. Tetapi apa yang didapati kawasan ini, pertempatan yang mereka duduk, contohnya di Kampung Sungai Ara ini, yang sangat-sangat tidak patut diduduki dengan bentuk seperti itu. Dengan binaan yang disambung-sambung dengan pendawaian elektrik ataupun air yang disambung secara haram, maka apabila terjadi berlaku kebakaran misalnya, maka perkara ini akan menyebabkan nanti kerajaan atau negara kita dipersalahkan seolah-olah membiarkan saja mereka bergelandangan. Tetapi itulah pilihan mereka kerana nak dapatkan rumah yang murah. Tetapi satu lagi perkara, majikan-majikan di mana? Kita sebutkan di sini adalah pertempatan-pertempatan persendirian.
mereka yang memilih duduk kawasan ini, dan ada juga orang tempatan yang telah menyewakan lot-lot tanah, sehingga kan kita dapati dan siasatan masih jalan lagi, ada yang menyewakan satu lot tanah dan dibina 6 rumah. Setiap satu rumah kos untuk penyewaannya sekitar 450 hingga 600 ringgit. Maka warga tempatan itu sebenarnya telah bersekongkol, istilah yang digunakan, iaitu mereka membenarkan warga asing tanpa izin ini duduk di kawasan-kawasan seperti ini. Operasi yang bermula jam 12 tengah malam itu berakhir jam 3.30 pagi di mana 640 orang telah diperiksa. Mereka yang tidak memiliki dokumen sah ditahan, dibawa ke pejabat Jabatan Imigresen Sabah untuk tindakan lanjut. Jabatan Imigresen Malaysia akan terus melaksanakan Ops Mega 3.0 ini. Meskipun dilihat begitu agresif, namun inilah janji jabatan itu dalam usaha untuk memerdekakan tanah Malaysia daripada pendatang asing tanpa izin parti. Kedaulatan dan keselamatan tanpa kompromi. Saya Zarul Fahmi Khairuddin, insya-Allah kita bertemu lagi. Okey sahabat, kita semak lagi video yang satu lagi ni. Okey, video ni saya ambil juga dari saya ambil daripada channel Malaysia Gazette TV. Okey, jangan lupa Malaysia Gazette ni kita subscribe juga. Subscribe. Okey, jom kita sama-sama menonton sahabat ya. Ni. Ini adalah seorang warga negara Indonesia yang tidak mempunyai dokumen agaknya sahabat ya. Beginilah serbuan-serbuan serbuan-serbuan Jabatan Imigresen Malaysia yang telah dilakukan sahabat ya. Ini adalah ketegasan ya. Ketegasan memang harus begini. Sebab sudah begini aja masyarakat Indonesia masih ramai sangat di Malaysia yang tidak mempunyai dokumen sahabat ya. Tapi apapun ini adalah untuk kebaikan bersama, kebaikan untuk rakyat Indonesia dan juga negara Malaysia. Okey, sama-sama kita melihat sahabat. Bira masa lokal kan? Jadi bira masa lokal ni. Ni. Apa budak apa ni? Okey, ini dah habis. Okey, kita teruskan lagi yang ketiga sahabat. Okey. Ini.
ini adalah salah satu cara immigration apabila penempatan atau rumah tersebut tidak dibuka, akhirnya immigration melakukan jalan alternatif seperti ini sahabat ya. Okey sahabat, telah habis dan kita telah menyaksikan sama-sama video ini. Saran saya adalah bagi sahabat-sahabat rakyat Indonesia khususnya yang masih berada di negara Indonesia yang ingin masuk ke Malaysia, ikutlah cara yang betul. Okey. Sahabat, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.